Baik, insyaAllah kita mulakan pengajian pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashab rizam sya'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad Imamil muttaqin wa qaidud da'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang berikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah Taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa nafa wa intifa wa lifarat istifadah wa hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurra sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kawasan masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama. Bulan lepas tak dapat Bulan lepas saya ada program tak dapat. Jadi insyaAllah bulan ni kita dapat bersama insyaAllah. Dan kita sambung kitab Bimbingan Mukmin dalam bab akidah Ahlussunnah hari itu. Bab pada menyatakan dua kalimah syahadah, yang mana ianya salah satu daripada mabadi Islam. Babun bi kalimataini syahadah allati hiya ahadun mabadi Islam. Bab pada menyatakan dua kalimah syahadah, yang mana ianya salah satu daripada mabani. Mana asas lah. Mabani mana asas. Bunai Islamu ala hamsin. Islam di mana di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam di mana di atas 5 perkara. Pertama, syahadah, penyaksian
bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang kedua, mendirikan sembahyang 5 kali dalam satu hari. Kemudian menunaikan zakat, wa itai zakah. Yang ketiga, wasaumu Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Okey. Yang keempat, berpuasa bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah. Wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menunaikan ke sana, insyaallah. Jadi kita sambung di muka surat 18. Betul tak? 18 kan? Di baris yang ke apa tu? 2. Betul tak? 2 ke 3? Baris kedua, dia tidak bertempat di suatu benda. Betul tak? Dia tidak bertempat, mana Allah Ta'ala ni, dia tidak bertempat di suatu benda, dan tiada satu benda pun yang bertempat dengan zatnya. La mahallin wala muhassisin, kalau sebut dalam kitab Matan Sanusi tu, ya, dia tidak mengambil tempat dan tiada mengambil zat yang lain daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bertempat, dia tidak seperti manusia yang bertempat. Kita bertempat di suatu tempat, dan kita mengambil kadar lapang kita lah. Kita mengambil kadar lapang kita, di mana kita duduk, di situ orang lain tidak boleh duduk. Kalau nak duduk, mestilah di samping kita, di sisi indah, mana sisi lah. Kecuali kalau kita mati, kan? Kalau kita mati pun, masuk dalam kubur pun, di mana ruang kita duduk dalam kubur tu, orang lain tak boleh duduk. Kita mengambil kadar lapang kita, sebab kita ni berjisim, berbatang tubuh. Berbatang tubuh. Lainlah kalau makhluk-makhluk yang tak boleh dilihat, seperti syaitan, jin dan sebagainya. Mereka tidak berjisim. Walaupun tidak berjisim, dia bukan seperti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak berjisim, jin syaitan pun tidak berjisim. Mereka ni adalah makhluk yang halus, jismul latif, jisim yang halus yang tidak boleh lihat. Gitu. Tetapi tetap tidak akan sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak akan mampu melihat zat Allah dan tidak tahu macam mana zat Allah Ta'ala itu sendiri pun tak tahu. Kecuali besok di akhirat kita akan dapat melihat Allah Ta'ala lah. Nikmat yang paling besar di akhirat ialah dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala, Maha Suci Allah daripada dilingkungi oleh suatu tempat, sebagaimana Maha Suci dia daripada dibatasi oleh masa. Maha Suci Allah Ta'ala daripada dilindungi oleh suatu tempat. Dia tak dilindungi oleh suatu tempat, tidak bertempat lah maksudnya. Dia tidak bertempat lah. Dan kita kan bertempat tadi kan. Kita mengambil kadar lapang kita. Dan sekarang ni kita berada di mana? Di dalam masjid, dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas kita habis selesaikan, masing-masing bertebaran lah. Ada balik rumah, ada pergi mengetep, kan, di luar sana kan. Gitu. So, kita mengambil tempat, kadar lapang kita. Kalau orang duduk, kita duduk kat kursi tu, orang tak boleh duduk dah. Gitu. Baik, kemudian sebagaimana Maha Suci dia daripada dibatasi oleh masa. Okey, kita dikaitkan dengan masa lah. Sebelum kita ada, kita berada di azali dah. Di alam roh ataupun di azali. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan kita lahir ke dunia, kan? Tu kalau kita belajar bab akidah tu, kan, dia ada ta'alluq, berbagai jenis ta'alluq tu. Dia ada ta'alluq suruhil qadim, ada ta'alluq qabdah, ada ta'alluq suruhil hadis, ada ta'alluq tanjizi hadis.
Okey. Itu kalau kita belajar bab apa tu? Bab tauhid dalam bab kudrah. Kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berjumpalah pengajian tentang bab ta'alluq ini. Jadi ada 6 sifat yang ada ta'alluq yang disebut dalam kitab Sanusi dan juga kitab Qibatul Awam. Kemudian dalam kitab Bajuri pun ada, Hasyiah Bajuri, kitab Tuhfatul Murid pun ada, kitab Jahratul Tauhid pun ada sebut berkenaan dengan sifat-sifat yang ada ta'alluq. Itulah seperti kudrah. Kudrah ada ta'alluq ala kulli mumkinat. Kudrah ta'alluq kepada segala mungkin. Kudrah dan iradah ta'alluq kepada segala mumkinat. Kemudian sama' basar ta'alluq ala kulli mawjudat. Ta'alluq di atas segala mawjud, benda-benda yang mawjud semua ta'alluq sama' dan basar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian hayat tiada ta'alluq. Disebut dalam kitab tauhid, al-hayat la ta'allaqu bi syai'in. Hayat tidak ada ta'alluq dengan sesuatu pun. Kemudian kalam pun ada ta'alluq. Itu sifat-sifat yang ada ta'alluq. Yang selain itu tiada ta'alluq. Sama sifat wujud, qidam, baqah. Itu tiada ta'alluq. Itu juga dengan sifat-sifat ma'anawiyah pun tiada ta'alluq. Yang ada sifat ma'ani saja. Sifat ma'ani ialah sifat subuti, sifat yang tetap, yang wujud, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, sebagaimana maksudnya dia daripada dibatasi oleh masa. So kita ada masa lah. Kita ada masa sebelum kita wujud, ada masa yang sedang kita wujud, dan masa yang akan boleh tentu lagi sama ada kita wujud atau tak wujud. Itu sebablah kalau kita belajar belajar ilmu nahu. Kalau kita belajar ilmu nahu ataupun kita belajar ilmu sharaf, dia ada fi'il madi, dia ada fi'il mudhari'. Betul tak? Fi'il madi ialah zaman yang telah berlaku. Fi'il mudhari' dia ada dua makna. Zaman hal dan juga zaman istiqbal. Zaman sedang berlaku dan zaman yang akan berlaku. Itu fi'il, mana perbuatan lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, biasanya kita akan jumpa 3. Pertama, kalimat isim, mana nama, ganti nama dirilah nama. Kemudian yang kedua fi'il, mana perbuatan. Dan ketiga ialah harf ataupun huruf, kata penghubung. Tu panjanglah pembahasan dia. Dulu tuan-tuan saya mengaji pondok dulu, kitab yang saya jumpa berkenaan nahwu yang pertama sekali diperkenalkan ialah kitab Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah itulah kitab yang pertama yang diperkenalkan untuk nahwu. Kemudian kitab sharaf biasanya kitab Dammun wa Madhal itu. Dammun maksudnya bagi depan kata. Raf'un bagi depan, nasbun bagi atas, kasrun bagi bawah, jazmun mati, kan? Gitu. Badal mana ganti, na'at mana sifat, tapi tabi' maknanya mengikut, fa'il maknanya yang melakukan perbuatan, maf'ul yang kena buat, amil mana perintah. Terus ada tu sila-sila tu dalam kitab Madhun tu. Damun wa Madhal itulah asas yang pertama yang kita belajar berkenaan dengan ilmu sharaf. Dan sebenarnya tingkat-tingkatan pertama lah gitu. Sampailah mengaji kitab yang tebal-tebal, yang menahu. Seperti kitab Kawakib Duriyah, Matamimah, kitab Khudari itu yang tebal tu. Dia asal punca dia pada kitab yang nipis je. Asalnya tu kitab nipis. Sebab kalau mengaji dia kena belajar kitab nipis dulu, matan dulu. Dan berjaya menguasai matan, baru kita belajar bab tinggi, kitab tebal-tebal. Ini tiba-tiba ngaji kitab tebal. Kitab tebal, kitab nipis tak tahu. Silah-silah yang kena pakai tak tahu. Jadi blur lah. Bingung belajar kan. Gitu. Orang faham, kita tak faham. Bila orang tanya tak boleh jawab. Baik. Kemudian kita dibatasi oleh masa
Dan kita ada masa sebelum wujud, sedang wujud dan akan wujud. Dan ada alam. Kita ada pelbagai jenis alam lah. Kita ada alam ruh, alam kita lahir ke dunia, alam barzakh, dan alam akhirat, hari kebangkitan. Okey. Ada lagi sudah lain lah, seperti alam malakut, alam jabarut dan sebagainya. Gitu. And ilmu alam tu lain. Alam tu lain. Belajar kat sekolah tu kan tu ilmu alam. Dulu waktu sekolah kan dia kata ilmu alam, dia tak kata geografi. Kita ingat kan? Saya kecil-kecil dulu kan belajar. Kan ada buku tu ilmu alam dia kata. Dia tak sebut geografi. Geografi ni istilah yang guna pakai kemudian. Gitu. Kalau tanya budak-budak ni apa itu ilmu alam, dia tak tahu dah. Kau belajar tak ilmu alam dulu ke sekolah? Tak belajar tu. Yang dia belajar geografi. Dia tak tahu. Baik, kemudian bahkan dia telah ada sebelum terciptanya zaman dan tempat, dan sampai sekarang ini pun masih tetap dalam keadaannya sebagaimana dahulu. Dia tidak berubah. Tidak berubah dengan sebab masa. Kalau kita kan berubah sebab masa. Lahir ke dunia kan kita tak mampu nak bercakap apa-apa. Bisu kan, dia tahu menangis lah. Tahu menangisnya. Lepas tu kita besar, merangkak semua, sampailah kita besar. Dan badan kita menjadi kuat. Asalnya kita lemah. Benar satu hari nanti besok, bila sampai dah tua, kita akan jadi lemah semula. Ni pun dah banyak lemah kan? Banyak lemah. Dan satu hari nanti kita akan meninggal dunia lah. Lepas tu besok akan berlakunya soal jawab dalam kubur. Kemudian akan berlaku semula, akan kebangkitan semula akan berlaku. Dan akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kejadian kita lah. Yang tak boleh lari. Kita semua tak boleh lari daripada keadaan tersebut. Baik. Kemudian saya teringat berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS disebut dalam Quran. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhus arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhun najuz'a summa du'unna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Allah sebut Al-Quran. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi, ya Allah Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah Tuhanku, tunjukkan pada aku bagaimana kau menghidupkan orang yang telah mati. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdialog dengan Allah Ta'ala lah. Arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan aku bagaimana kau hidupkan orang yang telah mati. Qala awalam tu'min. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, adakah kau tidak beriman, wahai Ibrahim? Dia tanya, wahai Ibrahim, kau tak beriman ke? Sampai begitu sekali kau nak minta aku tunjukkan bagaimana menghidupkan orang yang telah mati. Apa jawapan Nabi Ibrahim? Qala bala. Ya, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi supaya hatiku lebih tenang. Supaya aku ni lebih tenang lah. Bila aku nampak hari kebangkitan, rupa-rupanya memang ada hari kebangkitan. Bukan cerita kosong, bukan cerita dongeng tentang hari kebangkitan ini. Walakin liyatma'inna qalbi. Aku nak hati aku tenang. Bukan aku tak beriman, aku beriman. Apa seterusnya? Qala fahus arba'atan minat tayri. Oleh itu maka Ibrahim, ambillah oleh kamu akan 4 ekor burung. 4 ekor burung, fasruhunna ilaika. Kan? Maka burung tadi naklah kau sembelih dan kau potong cincang-cincang lah itu. Cincang-cincang, lumat-lumat je tu lah. Fasruhu ilaika. Lepas tu panggil. Okey? Potong cincang, kan?
Summa ja'al ala kulli jabalin min hujuza. Kemudian letakkan di atas setiap gunung daripada juzuk burung itu. Mana setiap juzuk burung itu letak pada empat buah gunung ataupun empat buah bukit lah. Jadi burung itu ada menyatakan burung, ada menyatakan ada campur-campur lah. Ayam ke apa dan sebagainya campur. Tapi jenis burung lah yang boleh terbang ni. Okey. Sebab burung pun ada burung boleh terbang, ada burung tak boleh terbang, betul tak? Atau bukan burung tak boleh terbang? Jawab sendiri ya. Burung terbang. Jangan fikir lain pula. Burung tak boleh terbang. Burung unta. Burung unta tak boleh terbang kan? Ada nampak burung unta terbang? Tak ada kan? Dia buat badan tak larat kan? Nak terbang. Situ. Tapi lain-lain burung itu semua dia boleh terbang. Jadi ada riwayat menyatakan mana yang jenis burung lah yang dipotong itu dan letakkan di atas gunung. Summa ja'ala ala kulli jabalin min hujuza. Letakkan pada empat gunung. Jadi dia campur-campur tu dari rojak-rojak tu dia letak dalam gunung gitu. Summa du'un yatina kasya. Kemudian serulah oleh kamu akan burung tadi. Saya dia datang kepada kamu dengan cepat dan pantas. Nampak? Jadi setiap burung yang letak pada empat gunung tadi dia akan mencari dia punya asal dia. Mana batang tubuh dia? Cari dia kepak dia, kepala dia semualah. Sampailah sempurna kembali akan empat ekor burung itu bernyawa semula. Bukan hanya cantum tapi tak menyawa. Dia cantum semula dan menyawa semula. Summa du'un yatina kasaya wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahui olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha aziz, maha gagah, lagi maha hakim, maha bijaksana. Nampak? Ini ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 260 ni ayat salah satu ayat lah menyatakan tanda bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menghidupkan kembali benda yang telah hancur luluh dan sebagainya boleh. Ini mudah, simple lah, very simple lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita ialah mungkin susah lah, tak mampu kita buat. Tapi kalau dalam filem biasalah. Dalam filem movie biasa benda mati hidup semula. Tak, mayat yang dah mati pun hidup balik. Kalau dalam filem movie dah hancur luruh pun hidup balik. Cerita kartun pun juga. Kartun kalau dah kena bom pun hidup balik. Kita tengok dalam cerita kartun, cerita Mickey Mouse ke, kan, Pink Panther ke apa dan sebagainya. Kan? Dia kalau dah kena bom tu, walau masuk pun dalam perut dia pun menghancur semua kan, lepas tu hidup balik. Kartun. Betul tak? Macam tu, ini bukan kartun. Ini bukan kartun, ini bukan cerita movie. Tapi real kan, Quran ni kan mukjizat. Bukan cerita dongeng. Kalau Quran dah cerita, kita kena percayalah. Betul? Macam tu. Baik, kemudian lagi kekuasaan Allah Ta'ala. Dalam dialog antara Nabi Ibrahim dengan Fir'aun. Namrud kena Fir'aun lah begitu. Satu hari berlaku dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, tak silap saya, berkenaan dengan hidupkan kembalilah kematian, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku boleh menghidupkan dan mematikan. Tuhanku, kata Ibrahim, Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim kata pada Namrud, macam mana kau boleh menghidupkan dan mematikan? Kata, senang aja, dia kata. 2 orang tawanan dibawa padaku. 2 orang tawanan datang kepadaku, dan kedua-dua tawanan ni kalau ikutkan memang dah disabitkan kesalahan lah pada Namrud lah. Mahkamah Namrud kata dia dah sabitkan kesalahan bahawa dua-dua ni hukum mati. Itu.
Tiba-tiba seorang aku lepaskan dan seorang aku terus arahkan dihukum mati, maka aku boleh menghidupkan dan mematikan. Itu jawapan dia lah. Maka Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku juga boleh menghidupkan dan mematikan, kan? Dan Tuhan aku juga boleh menaikkan matahari daripada timur ke barat. Daripada timur ke barat. Cuba kau naikkan matahari daripada barat ke timur. Nabi Ibrahim minta pada Namrud, cuba kau naikkan matahari daripada barat ke timur. Maka apa yang berlaku tuan? Maka Namrud pun tercengang, terlopong itulah, tak mampu dia nak berujah. Dia tak mampu nak menaikkan, sebab yang berkuasa menaikkan matahari itulah Allah Subhanahu Wa Taala, menaikkan daripada matahari daripada barat ke timur. Insya-Allah. Baik. Seterusnya, zatnya dapat diketahui dengan menggunakan akal fikiran, bahkan dapat dikenal dengan penglihatan semasa di syurga nanti. Ni ayat ni pun nak kena faham juga ni, kan? Kalau dalam kitab Arabnya dia kata wa annahu fi zatihi ma'lumil wujud bil ukul, dan bahawa sesungguhnya pada zat Allah Ta'ala itu maklum yang wujud, maklum wujud bil ukul, dengan akal fikiran. Dengan akal fikiran itu sebenarnya yang betul terjemahan dia. Wa annahu fi zatihi ma'lumil wujud bil ukul, dan bahawa sesungguhnya pada zat Allah Ta'ala itu maklum wujud, maklum wujud bil ukul, dengan akal fikiran. Kalau ikut dalam terjemahan ni dia kata zatnya dapat diketahui dengan menggunakan akal fikiran, bahkan dapat dikenal dengan penglihatan semasa di syurga. Nampak? Ni kena confuse sikit lah ayat ni. Confuse sikit, seolah macam akal fikiran kita boleh mencapai zat Allah. Sebenarnya tak boleh capai. Kita tak mampu mencapai zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Naklah kamu fikir tentang apa yang Allah Ta'ala cipta, dan jangan kamu fikir tentang zat Allah. Zat Allah kita tak boleh nak fikir. Macam mana keadaannya yang sebenar pun tak tahu. Apa yang tergambar dalam pemikiran kita, oh ini mungkin zat Allah macam ni, zat Allah Ta'ala tu macam angin, zat Allah Ta'ala tu macam cahaya, zat Allah Ta'ala tu binui dan sebagainya. So mustahil, bukan, itu bukan zat Allah. Apa saja dipikir semua bukan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Jadi nak kena betulkan dia punya terjemahan tu sikit. Maksudnya kalau ikut terjemahan dia, kalau ikut kitab Arabnya, dia kata wa annahu fi zatihi ma'lumil wujud bil ukul, dan bahawasanya pada zat Allah Ta'ala itu maklum wujud dengan akal. Itu boleh terima lah, akal boleh terima dia wujud. Cuma macam mana keadaan itu, tu yang kita tahu. Tapi si akal kita maklum wujud sebab apa? Ada alam. Ada alam, ada diri kita sendiri, kan? Ada tumbuh-tumbuhan, ada lautan, ada gunung ganang, ada langit, ada daratan dan sebagainya. Kat situ kita nampak ada wujud. Mana pencipta itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud tu yang sebenarnya. So kita kena faham sikitlah tentang terjemahan tu. Kadang ada terjemahan, kadang-kadang kita kena betulkan sikit. Saya kalau confuse terjemahan, saya kena rujuk kitab Arab dia, apa sebenarnya nak sebut, supaya kita jangan terkeliru lah, jangan tersalah tafsiran kepada apa yang disebut dalam terjemahan itu. Baik, kemudian bahkan dapat dikenal dengan penglihatan semasa di syurga. Ialah besok, akhirat besok lah, masing-masing lah. Itu pun kalau kita ahli syurga. Kalau kita bukan ahli syurga, kita tak akan dapat juga melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu disebut dalam pembahasan kita tauhid, terutama kitab Aqidatun Najin. Tadi saya mengajar kitab Aqidatun Najin di Masjid Pantai. Kitab Aqidatun Najin ini dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Patani. Zainal Abidin bin Muhammad Al-Patani, nama sebenar yang gelarannya ialah Tuan Minal. Itu gelaran dia.
Gelarannya Tuan Minal. Kenapa dikatakan Tuan Minal? Kerana dia selalu mengulang ayat minal jinnati wan nas, surah An-Nas tu. Mana kalau ada apa masalah kan, dia akan selalu sebut qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Dia selalu sebut berkenaan surah itu, maka orang gelar dia sebagai Tuan Minal. Tuan Minal. Dia ulama Qatani. Baik. Seterusnya, hal ini merupakan satu nikmat daripadanya serta belas kasihan untuk orang-orang yang berbakti kepadanya. Juga sebagai penyempurnaan nikmat yang digunakannya, iaitu dengan menyaksikan sendiri wajahnya yang maha mulia. Ini wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Dalam kitab Aqidatuul Jin juga ada dibahas berkenaan dengan orang bermimpi melihat Allah. Orang bermimpi melihat Allah. Bolehkah berlaku? Dia kata. Bolehkah berlaku orang itu bermimpi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia dalam mimpi tapi dia dapat melihat Allah Ta'ala. Benarkah benda itu berlaku? Adalah pembahasan dalam kitab itu. Cuma dalam rumusan daripada pembahasan itu didapati bahawa kan manusia tidak akan mampu melihat zat Allah Ta'ala walaupun dalam mimpi. Walaupun mimpi. Yang boleh kita melihat dalam mimpi ini Nabi lah. Kerana Nabi itu tak boleh diserupakan dengan syaitan ataupun jin lah. Tak dapat diserupakan wajah Nabi. Berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala dalam mimpi, tidak akan berlaku di dunia ini. Jadi sebab kita namanya dunia. Bila nama dunia tak boleh melihat. Sebab apa Allah Ta'ala tak boleh? Sebab kalau kalau nampak Allah Ta'ala dalam mimpi kan jadi isu pula. Oh ini faham masalah ni kan. Nampak ni kan. Ni ajaran sesat ni, ajaran salah ni. Jadi akan jadi satu isu yang besar lah kan. Sebab apa? Dia kata dia melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Bila boleh melihat Allah Ta'ala dalam mimpi, sudah tentu dia akan melukis. Dia akan melukis dan menggambarkan Allah Ta'ala ni begini-begini dan sebagainya. Sebab apa? Dia kata, aku lihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Jadi dia akan cuba, orang akan tanya macam mana rupa dia. Sebab dia bagi statement, dia nampak Allah Ta'ala dalam mimpi. Orang akan tanyalah, macam mana rupa Allah? Mungkin dia akan menggambarkan, macam ni rupa dia. Jadi kita dah akan mentasybihkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pula. Baik. Seterusnya, dialah Tuhan yang maha luhur. Allah Ta'ala Tuhan yang maha luhur. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbar qahir. Okey. Dialah Allah Ta'ala yang maha luhur. Kemudian maha hidup. Kemudian pemaksa, jabbar. Sini terjemahkan dengan pemaksa, jabbar. Kemudian pemberi balasan, qahir. Kemudian yang tidak akan dihinggapi sifat lalai serta lemah, kusur wala ajzun. Allah Ta'ala tidak ada lupa, tidak ada lalai. Kita ada lupa dan lalai. Dan kita selalu lupa. Selalu lupa dan selalu lalai, betul tak? Yalah, antaranya lah kunci rumah lah. Kunci rumah selalu lupa, lalai kan. Poi tadi buat kunci, bila balik tak ada buat kunci. Dah tertinggal pula. Kadang headset pun tertinggal. Headset tertinggal, jam tertinggal. Banyaklah benda-benda yang kena disebabkan oleh dunia, kesibukan dunia. Kadang-kadang kita terlupa satu benda. Beg duit kena tinggal. Kita nak pergi Seremban, dan naik wak kereta sodap lah. Dah jauh dah. Dah sampai ke Gadung dah. Tiba-tiba baik duit dah tertinggal. Sedangkan benda tu penting. Kita nak bayar benda kan, satu benda nak banyak. Nak bayar. Patah boleh lah je. Biasa berlaku kan. Biasa baik duit tertinggal. Jangan bini tertinggal sudah. Jangan bini tertinggal dah. Allah tinggal pula rumah kan. Macam tu.
Kalau tertinggal rumah kan memang kena piuh lah tinggal tu. Betul? Baik, kemudian jadi Allah Ta'ala tidak mengambil sifat lalai ataupun lemah. Dia tidak ada lalai dan tidak lemah. Dia tidak seperti manusia. Kalau manusia ni kan ada masa kuat, ada masa lemah. Dan ada masa kuat semula, lemah, kuat, lemah dan kuat semula. Contohnya dalam bab kita berlari lah. Dalam bab berlari, permulaan kita tu lari kuat kan. Bila dah sampai 100 meter berlari, kita dah lemah. Kan? Lepas tu kita rehat, kita baring-baring, makan minum dan sebagainya. Bila kurang dah setengah jam kemudian, tenaga kita datang balik. Maka kita kuat semula. Allah Ta'ala tidak ada macam tu. Kita maknanya daripada kuat menjadi lemah, kemudian kuat semula. Kan? Itu kebiasaan yang berlaku pada diri kita dalam kehidupan kita harian macam tu. Tak ada orang tu dia kuat kemudian lemah, tak ada berurusan. Berterusan lemah tak ada. Jangan berlaku lah. Ada berlaku. Contohnya orang kena stroke ke, kena accident dan sebagainya, terus dia akan lemah. Tapi satu hari nanti kalau Allah Ta'ala diizinkan, dia kuat balik dengan ubat dan sebagainya. Buat fisioterapi ke benda ke, rawatan dan sebagainya, dia akan kuat semula. Tapi kekuatan yang akan datang belum sama dengan kekuatan yang sebelum itu. Memang dia kuat, tapi takkan sama dengan kuat sebelum dia kemalangan tu. Kalau sebelum kemalangan dia lengkap semua kan, tangan, kaki semua kuat, cantik, otak penuh fikir. Bila berlaku kemalangan, dia terus collapse, lumpuh kan, ICU dan sebagainya. Kemudian buat perubatan, buat fisioterapi dan sebagainya. Akhirnya dia pulih daripada stroke tadi, lemah tadi. Tapi dia tak akan sama dengan kekuatan yang sebelum ini. Tetap ada kekurangan, kelemahan. Mungkin tangan dia tak kuat lagi lah. Dia mampu lagi datang masjid surau. Sebelum ni bila dia tak mampu kan, disebabkan dia stroke itu. Tapi akhirnya buat rawatan, dia pulih balik. Tapi takkan sama dengan yang asal. Adakah Allah Ta'ala macam tu? Dia tidak. Allah Ta'ala tidak akan melalui proses-proses seperti manusia ataupun binatang dan sebagainya. Dia tak akan sama. Baik. Kemudian tidak mengantuk ataupun tidur, juga tidak rosak ataupun mati. Allah Ta'ala tidak mengantuk dan Allah Ta'ala tidak tidur. Sebab kalau Allah Ta'ala mengantuk, Allah Ta'ala tertidur, kan rosak alam. Rosak ataupun hancur alam. Sedetik saja Allah Ta'ala terlepas pandang dalam satu perkara berkenaan dalam bab dunia ni, terlepas sedikit je, sesaat habis. Kita pun tuan-tuan, kalau buat kereta tuan-tuan, sesaat macam mana? Tolong lap sesaat. Kadang mungkin lebih sesaat lah, mungkin dalam 5 second dan sebagainya, 5 saat. Apa terjadi pada kita? Kereta ke mana, kita ke mana? Mungkin masuklah longkang ke, masuk buah lori ke, tak? Ataupun mungkin tercampak ke mana-mana dan sebagainya, aksiden dan sebagainya. Sebab apa? Kita terlupa dan terlalai. Tapi Allah Ta'ala tidak boleh terlupa dan terlalai walaupun sesaat. Sebab kalau terlupa, maka hancurlah alam, rosak alam, binasalah alam ini. Masya Allah. Kemudian dia juga tidak rosak ataupun mati. Dia adalah Maha Satu, mana tunggal. Dia adalah Maha Satu dan sendiri dalam mencipta dan membuat segala yang baru. Nampak? Dia tunggal. Kerana Allah Ta'ala ni tidak boleh berkongsi kuasa. Kalau Allah Ta'ala berkongsi kuasa, sudah tentu ada Tuhan yang lemah, ada Tuhan yang kuat. Mana Tuhan yang buat dulu, maka dikira sebagai Tuhan yang lemah, yang kuat. Mana Tuhan yang buat kemudian, kan, dia dinamakan Tuhan yang lemah. Jadi mustahil Allah Ta'ala. Kalau ada dua Tuhan buat satu benda serentak, macam mana? Pun tak sempurna juga. Contohlah dua Tuhan buat si Zaid.
Tuhan yang pertama buat pinggang ke atas. Tuhan kedua buat pinggang ke bawah. Jadi tak tembus juga, tak selesai juga masalah. Sebab Tuhan pertama dia buat satu benda tak selesai. Mana pinggang ke atas, dia buat benda tak selesai. Kan? Tuhan kedua buat pinggang ke bawah, pun tak selesai juga sebab dia buat separuh je. Dia buat separuh, tak selesai juga walaupun buat benda tu serentak. Itu maknanya tak boleh ada dua Tuhan. Sebab kalau ada dua Tuhan, tiga Tuhan dan sebagainya, semana benda yang dibuat tu tak sempurna. Perlu bantuan daripada Tuhan yang lain. Perlu bantuan daripada Tuhan lain untuk membuat dia. Kat situ pun dah nampaklah lemahnya Tuhan itu. Lemahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam agama lain banyaklah Tuhan-Tuhan dia. Dalam Hindu pun dia banyak Tuhan kan. Dia ada Tuhan apa tu? Siwa, kan? Macam-macam Tuhan lah. Itu agama lain. Itu agama Hindu. Kalau kita ni tak ada lah, tetap Esa lah Allah Ta'ala itu. Contoh dia, saya tengok tadi. Okey, Tuhan apa? Tak ada dalam mesej ni. Saya ada apa ni, seminar 2 hari kan, dah selesai dah. Seminar 2 hari, seminar dakwah masyarakat majmuk, kolaborasi dengan Hidayah Center. Kolaborasi dengan Hidayah Center. Asalnya program tu program Hidayah Center, tapi dia kata dia dana tak cukup, jadi dia ajak kita join lah. Jadi kita bagilah sikit dana. Okay. 2 hari, mana hari pertama tu dipenuh dengan sesi ceramah ni, dan hari kedua ceramah belah pagi, petang tadi dia orang buat sesi dakwah. Petang tadi dia orang sesi dakwah. Target dia orang ialah mad'u. Mad'u ni golongan non muslim. Golongan non muslim. Dan mereka berjaya mendekati lebih kurang dalam 54 golongan non muslim. Masya-Allah. Peserta dalam 60 lebih, kan? Dan berjaya mendekati lebih kurang dalam 54 golongan non-muslim. Gitu. Dan seorang mad'u tu, mana prospek seorang mad'u tu telah berjaya disyahadahkan oleh salah seorang daripada peserta. Dia dapat disyahadahkan sekali. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan feedback yang dapat pun baiklah daripada prospek mad'u tu, yang golongan-golongan muslim. Ada yang nak lebih tahu tentang Islam, lebih tahu kan? Ada yang boleh jawab soalan-soalan yang diajukan, dan ada yang tak boleh jawab lah, kan? Dia soalan dia berkisar tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah soalan-soalan lain lah yang dia perlu buat soal selidik tentang, masya-Allah. Okey. Habis ya, kan? Cukup. Dah. Ataupun sikit lagi. Sikit ya. Dia adalah Maha Satu dan sendiri dalam mencipta dan membuat sesuatu yang baru. Maha Esa dalam menjadikan dan membentuk. Nampak? Maha Esa Allah Ta'ala dalam menjadikan sesuatu ataupun dalam membentuk sesuatu benda. Okey. Dan ada benda yang kasar, ada yang benda halus. Ada cecair, ada udara, ada lautan kan. Macam-macam Allah Ta'ala cipta ni, yang mana semuanya ada fungsi dan juga manfaat dia. Ada fungsi dan manfaat. Tak ada Allah Ta'ala cipta benda tu tak ada tujuan. Mesti ada tujuan. Hatta kalau setakat lalang pun kan, ada fungsi dia kadang-kadang lah. Walaupun lalang ni menyomak pada kita, kan? Lalang, kalau kebun kita tuan-tuan penuh lalang pun sakit hati tak? Sakit hati. Dia laju tu, dia bertumbuh tu laju tu kan, copek tumbuhan. Tapi walaupun itu ada fungsinya, yang kadang-kadang kita tak tahu pun fungsi dia.
Tak? Betul juga dengan pokok-pokok tu pun ada fungsi dia. Walaupun mungkin kadang pokok tu tak ada buah pun. Pokok bakau tu ada fungsi dia. Yang tepi laut tu kan, apa fungsi dia pokok bakau tu? Salah satunya tahan ombak. Sebab kalau ada pokok bakau tu, ombak dia tak akan menghakis pantai. Cuba kalau tak ada pokok bakau, habis. Ditarah sikit demi sikit ditarah pantai tu. Ombak dia kuatkan. Itu fungsi pokok bakau. Sampai itu pokok itu memang boleh gunalah. Batang itu boleh buat digunakan. Ada juga fungsi yang lain. Maksudnya setiap benda tu ada fungsi dia, tujuannya. Cuma kadang-kadang kita tak terfikir pun. Bagi orang lain tahu fungsi dia, kadang kita tak tahu. Orang lain gunakan benda tu. Baik. Saya rasa tu saja tuan-tuan perbincangan kita malam ni. Mudah-mudahan dengan sedikit bincang pada malam ni insya-Allah dapat manfaat kita bersama insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Maaf. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shaliha wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyana fattan ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana kull arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.